Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nurhafiza binti Muhammad Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razaki bin Muhammad Jihan. Assalamualaikum. Ismi Nursyrin Najwa binti Baharudin. Assalamualaikum. Nahnu min majmu'ah Ar-Rabi'ah. Ana amsalu min majmu'atul Ar-Rabi'ah. Uridu ana aqdamu an anwanu nawsiqul al-ibtida. Qabla an aqdamu mawdi'i al-yawm aqdamu nafsi. Ismi Nurhanis binti Jamaluddin. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kana wa ahwatuha. Apa itu ta'rifnya? Ta'rifnya bermaksud ialah af'alun tadkhulu 'ala jumlah ismiyah fatarfa'u mu'tada wa yusamma ismaha wa tansibu khabar wa yusamma khabar. Yang bermaksud adalah fi'al yang terdiri daripada jumlah ismiyah marfu mu'tada dan fi'il itu dinamakan isim mansub khabar. Ani kana wa akhwatiha, yang bermaksud bahagian-bahagian kana wa akhwatiha. Terdapat 6 bahagian bagi kana wa akhwatiha, ataupun nama lainnya ialah al-fi'lu nakis. Baiklah, saya akan menerangkan ke-6 bahagian kana wa akhwatiha. Yang pertama adalah perkataan kana ataupun yakunu. Al-makna bagi perkataan kana ialah fidu waqtal madi fi sabiq, iaitu digunakan pada waktu yang lepas. Okey, al-amsilatu dia adalah kanat al-hakibatu rahisatan, yang bermaksud telah berlaku baik itu murah. Seterusnya adalah perkataan asbaha, zalla, adduha, amsa dan juga bata, yang bermaksud asbaha bermaksud pada waktu pagi, zalla bermaksud pada waktu tengah hari, adduha pada waktu duha, dan juga amsa bermaksud pada waktu petang, dan bata adalah bermaksud pada waktu malam. Okay. Al-makna dia ialah litaukid, yang bermaksud masa. Al-amsilatu dia adalah asbaha taqusu jamilan, yang bermaksud pagi itu cuaca cantik. So dekat situ ada perkataan asbaha di hadapan ayat yang merujuk pada waktu pagi. Seterusnya adalah perkataan sara, yang bermaksud telah menjadi. Baiklah, al-makna perkataan ini adalah litahawul, yang bermaksud benda yang berubah-ubah. Al-amsilatu perkataan sara ialah saral amru sahlan, yang bermaksud telah menjadi perkara itu mudah. So dekat sini al-makna dia bagi tahu ialah litahawul, iaitu benda yang berubah-ubah. Jadi perkataan mudah adalah satu benda yang boleh diubah-ubah, kerana daripada mudah kita boleh menjadinya kepada sukar. Seterusnya, yang keempat adalah laisa, perkataan laisa, yang bermaksud tidak. Al-makna perkataan ini adalah linafi, yang bermaksud menafikan. Baiklah, al-amsilatu dia adalah laisa amru sa'ban, yang bermaksud tidaklah perkara itu susah. Baiklah, seterusnya adalah yang kelima, perkataan mazala, ma barih, ma manfakan, dan juga ma fatia, yang bermaksud selagi mana. Al-makna perkataan ini adalah lilistimrar, yang bermaksud berterusan. Baiklah, al-amsilatu perkataan ini adalah mazala taqusu jamilan, yang bermaksud selagi mana cuaca itu cantik.
Baiklah, seterusnya adalah perkataan yang terakhir, iaitu madama. Al-makna dia ialah liyabani muddah, yang bermaksud menjelaskan tempoh. Baiklah, al-amsilatu dia ialah sa'af'alu khairu ma dumtu habba, yang bermaksud aku akan buat kebaikan selagi mana aku hidup. So, ia menunjukkan selagi mana dia hidup, dia ingin buat kebaikan. Itu adalah tempoh masa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang anwa'u ismi kana wa akhwatiha, yang bermaksud bahagian isim kana wa akhwatiha. Bahagian isim terdapat 3, iaitu ismun zahir, domir baris iaitu domir mutasir, dan juga domir mustatir. Bahagian pertama bagi anwa'u ismi kana wa akhwatiha adalah ismun zahir, yang bermaksud kata nama yang jelas. Baiklah. Contohnya ialah kana tabibu mahiran, yang bermaksud telah berlaku doktor yang mahir. So, lepas tu itu bagi mufrad. Seterusnya adalah musanna. Bagi hukum musanna, ayatnya menjadi kana tabibani mahizni, iaitu telah berlaku 2 doktor yang mahir. Itu untuk musanna. Dan juga yang terakhir kana atiba'u mahiran, itu merujuk kepada jamak, hukum jamak. Yang kedua adalah domir baris ataupun domir mutasil. Contohnya ialah asbahtu masrura, yang bermaksud aku telah jadi gembira. Baiklah, kat situ domir baris ni ialah bermaksud domir yang bersambung. Jadi kat situ perkataan asbahtu terdapat 1 huruf domir, iaitu huruf ta. Jadi perkataan asbah itu bergabung dengan huruf domir, bersambung dengan huruf domir, iaitu huruf ta. Itu untuk mufrad. Seterusnya adalah domir mustatir, yang bermaksud domir yang tersembunyi pada fi'ilnya. Sebagai contoh, Yusuf sara masrura, yang bermaksud Yusuf telah menjadi gembira. Baiklah, dekat situ dia tak bagi fi'ilnya, domirnya yang tersembunyi pada fi'ilnya. So, kat situ lepas Yusuf adalah perkataan domirnya, tetapi disebabkan ia ni adalah domir mustatir, Yusuf itu selepas Yusuf terus kepada fi'ilnya, iaitu sara. So, jadi dia punya domir tidak ditunjukkan, malah dia tersembunyi di antara isim dan juga dia punya fi'il. Okey, baik. Tadi kita dah tengok tentang isim kana wa akhwatuha. Sekarang ni kita akan tengok pula kepada khabar kana wa akhwatuha. Okey, baik. Khabar kana wa akhwatuha juga ada 3. Tapi dia berbeza. Yang pertama, mufrad. Yang kedua, ada jumlah. Jumlah tu ayat. Jumlah tu dia terbahagi kepada 2 pula. Yang pertama, jumlah tu ismiyah. Dan yang kedua, jumlah tu fi'liyah. Untuk anwa' khabar kana wa akhwatuha yang ketiga pula ialah syibhu jumlah. Baik, untuk mufrad. Mufrad ni kita macam ayat tadi, sara. Contoh ini ayat lain ni. Sara at-talibu nasyitan. Kita nampak betul sara at-talibu nasyitan. Dia tak ada ayat-ayat lain, dia just macam satu tu, terus kita dapat ayat tu. Faham tak? Okey.
Contoh mufrad sara at-talibun nasyitan. Sama je macam contoh isim kana tadi. Kalau untuk musanna, sara at-talibani nasyitaini. Dan untuk jamak, sara at-tullabu nasyitina. Okey. Yang kedua pula, kita tengok kepada jumlah. Jumlah kita ada dua kan? Satu jumlah tu ismiyah, satu lagi jumlah tu fi'liyah. Untuk ayat khabar kana wa akhwatuha dalam jumlah tu ismiyah, dia bermakna ada satu ayat, dia macam kita abaikan untuk isim kana, kita tengok kepada khabar kana. Okey, kat situ ayat dia, kana al-mudiru saubuhu jamilun. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, isim kana dia, kana al-mudiru tu isim kana dia. Kalau untuk khabar kana, selepasnya itu ialah saubuhu jamilun. Kita tak boleh ambil jangan keliru. Sebab apa? Saubuhu tu, kalau ingat, hu tu merupakan domir baris. Dia ialah domir muttasil. Okey. Saubuhu jamilun. Kana al-mudiru adalah pengetua itu. Saubuhu jamilun. Bajunya cantik. Itu dalam jumlah ismiyah. Khabarnya dalam jumlah ismiyah. Bukan keseluruhan ayatnya. Tapi kita tengok khabar dia tu ialah jumlah ismiyah. Bajunya cantik. Itu merupakan jumlah ismiyah. Contoh ayat kedua ialah kanat Fatimah hiya aminatun. Adalah Fatimah orangnya jujur. Hiya aminatun. Okey, kalau kita tengok tu, kanat merupakan kana wa akhwatuha. Fatimah ialah isim kana. Selepas isim kana ialah khabar kana. Jadi khabar kana kat situ kita tengok hiya aminatun. Kalau kita buat ayat biasa, jumlah ismiyah itu dikira jumlah ismiyah. Faham tak? Hiya aminatun menunjukkan apa? Maksud dia jujur. Kan dah jadi macam jumlah ismiyah. Jadi itulah dia punya point untuk khabar kana, untuk jumlah ismiyah. Berbeza pula dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, contoh ayat dia, kana at-tiflu yal'abu kurratul qadam. Kana isim kana wa akhwatuha. At-tiflu tu isim kana. Dan belakang at-tiflu tu kan, selepas isim kana ialah khabar kana. Jadi khabar kana dia kat situ yal'abu kurratul qadam. Itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau kita buat ayat biasa kan, contoh ayat jumlah fi'liyah biasa, dia akan jadi yal'abu kurratul qadam. Tapi bila jadikan kana wa akhwatuha, bila dia duduk belakang isim kana, jadi khabar kana. Jadi dia jadilah jumlah fi'liyah untuk khabar kana wa akhwatuha. Dan yang ketiga, syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah, tapi seakan-akan ayat. Dia seakan-akan ayat. Contoh yang ada, jar wa majrur. Huruf jarah kiranya kan. Kanat at-talibatu fil hadiqah. Okey. Kanat merupakan kana wa akhwatuha. At-talibatu tu isim kana, dan selepas at-talibah fil hadiqah, dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah. Dia menunjukkan ayat, tapi dia bukan ayat yang macam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jar wa majrur. Okey. Jar wa majrur dia semua huruf jar. Jadi contoh ayat dia kan tadi kanat at-talibah fil hadiqah. Fil hadiqah dia macam bersambung.
ayat dia bersambung. Fil hadikah, di taman. Untuk contoh yang kedua pula ialah syibhu jumlah kan ada dua. Satu jar wa majrur dan satu lagi zaraf. Untuk yang zaraf, dia pun syibhu jumlah sebab apa? Dia macam ayat apa nama dia, kata hubung. Dia macam kata hubung. Kata hubung tu dia bersambung. Dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jadi contoh ayat dia, kanat al-haqibatu fauqa kursiyu. Fauqa kursiyi. Kena baris bawah kursiyi sebab zaraf dia kena baris bawah. Jar wal majrur pun dia kena hujungnya baris bawah. Baiklah, Hanis akan menerangkan tajuk kecil Ka'ana wa akhwatuha. I'rab yang pertama, Sara at-tullabu nasyitaini. Macam mana nak tahu dia? Okey, Sara at-tullabu nasyitaini. Okey, Sara ialah fi'il madi nakis mabni 'alal fathi. Okey, Sara adalah fi'il madi. Macam mana dia jadi fa'il madi nakis? Sebab dia adalah anwa'u ka'ana wa akhwatuha. Okey. Yang kedua, at-tullabu. At-tullabu ialah isim sara marfu' bidammah li'annahu jama'u taksir. Okey. Kenapa dia cakap jama'u taksir at-tullabu? Dia perkataan asal dia adalah at-talibun. Perkataan dia asal ialah at-talibun. Dia merujuk kepada jamak. Jamak ialah ramai. So, jadinya dia ialah isim. Okay, yang ketiga, nasyitaini. Nasyitaini ialah musanna. Bila dia musanna, dia akan bertambah ya ataupun alif nun. Antara tu. Tapi ayat yang digunakan ialah ya nun. Jadinya dia punya i'rab dia khabar sara mansub bil ya li'annahu jama'ul mudzakkar salim. Nasyitaini ialah muzakkar. Bila dia jadi mudzakkar salim, dia jadi ya nun. Kalau perempuan dia jadi tayanun. Sama je. Okey, yang kedua pula, soal dia punya contoh kedua ialah kanat at-talibatu fi hadiqati. Kanat fi'il madi nakis mabni 'alal fathi. Kenapa dia kanat? Dia adalah anwa'u ka'ana wa akhwatuha. Kalau at-talibah kanat, kana yang fi'il. Perkataan asal dia kana. Bila dia fi'il kan, fi'il madi dia kana. Dia macam itulah. Yang kedua, at-talibah. At-talibatu isim kana marfu' bidammah li'annahu mufrad. Kenapa dia jadi at-talibatu? Sebab dia at-talibatu ialah muannas. Apabila dia jadi muannas, perkataan asal dia adalah at-talibu. Dia pelajar. Dia adalah pelajar perempuan. Jadinya at-talibatu ialah ta marbuta. Dia kena letak ta marbuta. Jadinya ia adalah mufrad. Mufrad ialah seorang. Fi harfun jar mabni 'ala sukun. Harfu fi adalah merujuk kepada harfu jar. Ketiga, hadiqatu. Hadiqati isim majrur bil kasrah li'annahu mufrad. Isim yang ni ialah hadiqah adalah isim majrur. Kenapa dia jadi isim majrur? Tengok baris dekat belakang, dia adalah baris depan. Dia terus bertukar kepada baris depan. So, jadi isim majrur. Lepas tu,
fil hadiqah wa syibhul jumlah fil hadiqah fi mahallin nasbi khabarul kanas. Yang ni ialah syibhul jumlah. Kenapa dia jadi syibhul jumlah? Dia dia pergi ke taman. Fi adalah di taman. Maksudnya fi adalah di dalam taman gitu. Syibhul jumlah ni kenapa? Sebab dia ada jadi khabar hadiqah. Dia adalah isim. Kenapa dia isim, dia jadi syibhul jumlah? Dua perkataan ni dia sambungkan ayatnya. Okey. Yang ketiga pula, apa ni? Cuba tengok. Ka'ana mudiru thawbuhu jamilun. Kana merujuk kepada fi'il madi nakis mabni alal fathi. Kenapa dia jadi alal fathi? Sebab dia baris depan. Tadi yang kita jumpa ialah kanas. Kanas merujuk pada muannas. Ayat itu merujuk kepada muannas, bukan mudzakkar. Ni adalah kana adalah anwa ka'ana wa aqwatuha. Yang kedua al-mudir, isim. Dia punya i'rabnya isim kana marfu' bi dhamma li annahu mufrad. Mudir merujuk pada seorang. Mufrad adalah seorang. Jadinya kita tengok ayat depan ni kana muzakkar. Ini pun muzakkar. Jadinya ayat ni ialah muzakkar. Thawbuhu mubtada marfu' bi dhammah wa huwa mudaf. Wa dhamiru al-ghaibu al-ha fi mahallil jarul mudafu ilaih. Kenapa dia cakap ad-dhamirul al-ghaib? Pertama, dia adalah ada ha. Ni ha. Adalah ha. Jadi ni dia adalah muzakkar. Kedua ialah jamil. Jamilun khabar lil mubtada marfu' bi dhammah li annahu mufrad. Jamil ialah mufrad. Ialah khabar. Okey. Bila disambungkan jadi mudhaf ilaih dia al jumlah ismiyah thawbu jamilun fi nasbi khabarul kana. Bila jadi isim, jumlah isim, perkataan dua ni dah digabungkan jadi thawbuhu jamilun. Maksudnya pakaian guru besar itu cantik. Baiklah, akhir kata daripada kami. Man jadda wa jada wa man zara'a hasada. Siapa yang berusaha, dia pasti akan berjaya. Jadi, bagi sesiapa yang lemah bahasa Arab, kenalah usaha lebih. Tahu? Kalau tak, memang susah nak dapat. Kita mulakan daripada bawah, barulah kita boleh capai kejayaan. Kalau kita bersungguh-sungguh. Baiklah, syukran. Ma'asalamah wa ila liqa'.